بسم الأرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita pada subuh hari ini mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan Allah, atas segala nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita, ya, atas nikmat hidup yang masih diberikan Allah kepada kita sehingga ke saat ini, dan juga berbagai-bagai lagi nikmat kurniaan yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak ternilai, yang dikurniakan Allah kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kita pada subuh ni sudah berada pada subuh 21 Ramadan, ya. Dan alhamdulillah pada sebelum subuh tadi, waktu hujung malam tadi, kita sempat sama-sama menghidupkan malam dengan berqiyamul lail. Moga-moga apa yang telah ataupun ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan tadi, yang kita ikhlaskan niat kerana Allah, diterima oleh Allah dengan sempurna akan amalan-amalan tersebut, dan moga-moga ianya termasuk di dalam usaha kita menghidupkan 10 malam yang terakhir di dalam kita ini mengejar dan mencari Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam tazkirah sebelum ni rasanya saya telah menyebutlah tentang bagaimana dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, 10 terakhir ini adalah kemuncak kepada bulan Ramadan, kemuncak ibadah di dalam bulan Ramadan, iaitulah 10 yang terakhir, terutamanya 10 malam yang terakhir. Kerana sebagaimana yang selalu diberitahu kepada kita, diingatkan kepada kita bila tiba bulan Ramadan, bagaimana junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir 10 yang terakhir ini, Nabi sendiri beriktikaf di masjid, ya. Nabi hanya keluar daripada masjid jika ada urusan-urusan yang tertentu, urusan-urusan yang penting. Itu yang dilakukan oleh Nabi, beriktikaf 10 malam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan di masjid. Namun mungkinlah kita sendiri ni, kita semua ni, ataupun kebanyakan daripada kita ni mungkin tak mampu nak buat begitu, tak? Nak duduk untuk beriktikaf sepanjang-panjang masa di masjid, hanya keluar mungkin untuk pergi bekerja ataupun ada urusan-urusan yang penting. Maka tuan-tuan, kita paling tidak kita ambil lah
ambillah peluang. Contohnya bila kita berada di masjid ni sekarang tak, kita ambil peluang masuk dalam masjid, daripada sebelum subuh tadi pun di waktu ini kita berniat i'tikaf bulan Ramadan ni tak. Jadi kalau kita tak dapat 24 jam, kita dapat beberapa jam sahaja pun alhamdulillah. Begitulah bila kita datang ke masjid, tuan-tuan, jangan lupa kita berniat beriktikaf. Datang mungkin zuhur nanti, asar nanti, maghrib, sehinggalah selesai tarawih, maka kita berniat beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Maka insya-Allah kita dapat melaksanakan sebahagian daripada sunnah yang diamalkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus di 10 terakhir Ramadan ini tak. Beriktikaf. Yang cerita ibadah tu biasalah kita dengar tak, bagaimana Nabi bila 10 terakhir ini Nabi bukan setakat menghidupkan 1/3 malam, bahkan Nabi menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Bahkan ada riwayat menyatakan Nabi menghidupkan hampir 1 semalaman penuh dengan amal-amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Sebab Lailatul Qadar ni tuan-tuan, nama pun Lailah, yakni malam. Ya, ibadah tu kerana Lailatul Qadar itu ianya berada pada waktu malam, salah satu malam daripada malam 10 yang terakhir. Ya, Nabi menyatakan taharrau Lailatul Qadri fi 'ashril awakhir min Ramadan. Carilah, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut terutamanya pada malam-malam yang ganjil. Ada hadis Nabi sebut pada malam 27, tapi Nabi kata kemudiannya aku dilupakan oleh Allah. Tak tentu mana satu daripada 10 malam tu, malam ganjil pula, malam ganjil yang mana. Nabi kata aku dilupakan oleh Allah. Hikmahnya apa tuan-tuan? Supaya kita ini tidak, mana kita 10 malam ni kita hidupkan kesemuanya. Kita isi dengan amal ibadah ke semua 10 malam yang terakhir ini. Lebih daripada itu, kadang-kadang ada alim ulama menyatakan kita hendaklah beranggapan sebulan Ramadan itu setiap malamnya adalah malam Lailatul Qadar, dengan tujuan kita ni nak melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Tuan-tuan, ada di sana satu amalan yang cukup mudah dah, yang boleh kita buat ni dalam bulan Ramadan, terutamanya malam-malam yang terakhir ni, ya, yang wallahu a'lam mungkin ada disebut juga oleh ustaz-ustaz tu, tok guru kita dah. Semalam pun saya sebut dekat satu surau. Antara amalan yang mudah yang tuan-tuan yang boleh kita buat, ini tazkirah ya, tak lama, 15 minit ya tuan-tuan. Dah 7 minit dah, separuh masa lagi. Antara amalan yang mudah boleh kita buat selain daripada ibadah, zikrullah dan seumpamanya, maka kita boleh juga tuan-tuan, contohnya adalah kita bersedekah. Bersedekah paling tidak tuan-tuan, kalau tak boleh sedekah sikit, sedekah banyak. Sebab Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih. Sehingga ulama menyatakan orang yang beramal ibadah, orang yang bangun mengisi malam itu dengan amal ibadah yang berbagai, maka dia diberikan pahala seolah-olah telah beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Tuan-tuan, cukup mudah. Kita bersedekah RM1 udahlah. RM1 tuan-tuan, kita sedekah setiap malam 10 malam terakhir ni. RM1 sikit sangat tak? Pergi beli air pun dah RM5-6 habis tak? Air kuning, air hijau, air apa lagi kita beli ni. Pergi ke bazar Ramadan ataupun tak, tepi-tepi jalan tu tak? Beli mertabak pun RM4 sebiji, tu pun nipis je tuan-tuan. RM4 campur dengan air RM5 dah RM9. Tak? Kita sedekah RM1 tuan-tuan, RM1
seperti bersedekah RM1 itu 83 tahun. Cuba kali sendiri. Saya sempat kali lah. Saya dah kali ni. RM1 kali setahun, kita ambil lah 360 dah. Tu setahun. Kali 83. 360 kali 83. Dapat berapa tuan-tuan? RM29,880. Oi, Masya Allah. Tu RM1. Jadi malam-malam yang terakhir ni tuan-tuan, sedekah lah. Cukup mudah lah. Nak buat amalan lain mungkin kita rasa tak larat. Masjid buat 20, kita 8 dah hilang lah. Contoh tak? Nak buat macam mana je, geng 08 tuan-tuan. Dia kena kekalkan. Saya ni geng 08 kata apa benda? Tarawih katanya tak? Witir lebuh dah. Tu yang kadang-kadang rugi juga tak? Witir tu Masya Allah. Witir ni dia bukan setakat Ramadan. Setiap malam tuan-tuan, sunat muakkadah antara solat witir tak? Solat sunat yang muakkadah antara ialah solat witir, bukan setakat bulan Ramadan. Baik, jadi kita sedekah tuan, paling tidak RM1, apa sangatlah RM1. Tapi kadang-kadang ialah yang RM1 tu datang hari Jumaat, hari lain tak bawa dah RM1. Jadi kita sedekah RM1 ke. Kalau cuba bayangkan kalau kita boleh bersedekah tuan-tuan 10 terakhir ini, pada malamnya RM10 kita khususkan. Ramadan sekali je dalam setahun tak? Kita sedekah RM10 tuan-tuan. 10 malam RM100. Memanglah kita rasa RM100 agak banyak, tapi kalau kita kira tadi kita pergi bazar Ramadan hari-hari, saya jaminlah memang RM10 memang habis dah tuan-tuan. Ada? Ke ada orang pergi tengok je tak? Biasanya kalau pergi berdua pula suami isteri lagi banyak. Kalau suami pergi seorang, jimat. Sebab suami dia ikut pesanan dia, beli ni cari beli tu dia balik lah. Tapi kalau pergi berdua, tengok itu, tengok ini, tengok lagi, jadi banyak. Jadi RM10 contoh kita sedekah. Paling tidak, mana kita boleh tuan-tuan, boleh buat ni insya-Allah. Cuba bayang kalau RM1 pun dah jadi RM29,880. Bila kita boleh mampu bersedekah banyak tu? Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurniakan kepada kita ni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan juga kata ulama bagaimana menghidupkan malam-malam terakhir ini sudah diambil kira bermula maghrib lagi. Man qama Lailatul Qadri yang disebut oleh Nabi, tak bukan setakat mendapat gandaan pahala yang begitu hebat tadi. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan juga mendapat keampunan daripada dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Nabi menyatakan man qama Lailatul Qadri, sesiapa yang bangkit berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dengan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, balasan yang baik daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, mendapat juga keampunan dosa. Kata ulama, menghidupkan malam tu tuan-tuan bermula seawal waktu maghrib. Maghrib tu dah malam lah. Jadi sebab itulah 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kalau boleh jangan kita ni miss lah untuk datang ke masjid. Sebab memanglah kita kata boleh Ustaz, Nabi pun sembahyang tarawih di rumah. Kita takkan nak intai pula kat rumah masing-masing tak? Tapi kalau kat rumah ni al-maklum lah tuan-tuan, kadang-kadang ada hal lain, kita buat hal lain dulu. Akhirnya tarawih pun kita mungkin tak sempurna tak. Kita datang ke masjid seawal maghrib, datang berbuka puasa contohnya tak. Solat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, ya, qabliyah isya berjamaah, ba'diyah isya, diikuti dengan salat sunat tarawihnya, witirnya, tadarus al-Qurannya. Masya Allah, kita telah menghidupkan sebahagian malam-malam akhir Ramadan. Mana kita hidupkan awal-awal malam. Sebab memang ada hadis Nabi menghidupkan awal malam, ada Nabi menghidupkan 1/3 malam, bermula 1/3, ada bermula separuh malam sampailah ke akhirnya. Mana boleh kita hidupkan mana-mana bahagian
daripada malam-malam yang terakhir ini. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, dengan kita hadir daripada solat maghrib berjamaahnya, isyak berjamaahnya, maka kita pun sudah dikira menghidupkan malam tersebut dengan amal-amal ibadah. Tapi maklumlah tuan-tuan, bila malam-malam terakhir ni mulalah kita ni nak cari macam-macam tak. Ada hajat tu, ada hajat ni. Jadi kadang-kadang kita jatuh jadi rugi lah tuan-tuan. Saya dah sebut dulu dalam tazkirah sebelum Ramadan lagi tak, tentang tadi pun Tik Imam baca ayat wal fajri wa layalin ashrin. Maksud malam layalin ashrin yang dah 10 malam tu, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Tafsiran ulama ada dua tafsiran. Saya ambil tafsiran yang kedua, maksudnya 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam terakhir ni tuan-tuan, menunjukkan apa? 10 malam terakhir ini perlu diberikan perhatian oleh kita. Dia adalah waktu malam, waktu-waktu malam yang begitu penting, yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan salah satu malam ini, malam Lailatul Qadar. Dah kalau bukan Lailatul Qadar, pada setiap malamnya pun Allah Ta'ala menjanjikan keampunan, pembebasan, utaqa'u minan nar, dibebaskan daripada neraka. Allah Ta'ala menjanjikan gandaan pahala yang tidak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama menafsirkan sebagai penutup, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu perkataan 1000 bulan, orang-orang Arab ini bila dia guna 1000, perkataan 1000 itu bukan menunjukkan jumlah 1000, tetapi jumlah yang begitu banyak. Ada orang Kelantan dia suka sebut sejuta nah, dia kata banyak-banyak mana sejuta nah. Bukan sejuta enam tu, sejuta enam maknanya banyak tak terkira dah. Orang Perak sebut apa kalau banyak sangat? Tak ada pula. Ya, ada perkataan diguna tu menunjukkan banyak yang tidak terhitung. Alfu syahr ni 1000 bulan ni menunjukkan suatu jumlah yang begitu banyak. Tapi bila dikira pun 1000 bulan pun dah 83 tahun. 3 bulan, Masya Allah. Tak. Jadi tuan-tuan, kita sebut perkara ini supaya timbul dalam diri kita ini ada rasa semangat, ada rasa keinginan, rasa kesungguhan untuk kita ini tidak mensia-siakan malam-malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maknanya ada lagi baki berapa malam? Ada 8 atau 9 malam lagi ni tuan-tuan. Kita jangan sia-siakan, bahkan kita ambil malam-malam ini, waktu-waktu ini kita isi dengan pengisian yang sebaik-baiknya. Sama ada solat sunat tarawih tu kita tidak tinggalkan. Dan saya sebut tadi, bersedekahlah tuan-tuan walaupun RM1 pada setiap malam-malam ini tuan-tuan. Kalau tak boleh RM1, bagi RM10 tuan-tuan. Saya sendiri pun dah ada dah orang bagi 100, ustaz ni 100, tolong setiap malam RM10. Itu bahagian dia lah. Bahagian kita lain pula. Dia dah bagi dah 100. Dia kata satu malam RM10. Sebab dia nak, kalau dia kata dia tak boleh buat amal ibadah, orang perempuan tak. Orang perempuan kadang-kadang hujung-hujung bulan ni lah dia datang bulannya tak. Datang bulan pula. Hujung bulan datang bulan tuan-tuan. Jadi dia tak boleh nak solatnya apanya, baca Qurannya apa tak. Jadi RM10. RM10 kalilah sendiri. Kalau 360 tadi, kalau RM10 jadi berapa ratus dah? 3,600 tak? Kalilah 83 pula, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, rasa itulah sedikit tazkirah yang sempat saya sampaikan ringkas sahaja pada subuh ni. Sebab tuan-tuan pun dah letih dah. Letih apa kita mengerjakan tadi, ada menghidupkan malam tadi. Cumanya penutup saya baca satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, ya, ayat yang ke 77. Saya ambil sebahagian ayat sahaja. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Wallahu alam. Moga-moga ada manfaatnya. Aqulu lakum qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.